Okey, Assalamualaikum. Hari ni cikgu nak ajar bab 3 iaitu kegravitian. Cikgu nak sentuh sikit saja subtopik iaitu cikgu nak sentuh 3.1 hukum kegravitian alam semesta. Okey, kalau kamu suka tengok Star Wars, kamu mesti kenal watak Yoda. Seorang yang sangat kecil, ketongkat dan selalu bagi semangat kepada macam apa nama dia punya apprentice cikgu pun lupalah. So dia bagi semangat kepada watak-watak hero dalam Star Wars. Dia akan kata may force be with you. Okay. Cerita Star Wars ni cikgu suka tau sebab daripada cikgu kecil lagi. Masa tu alamak cikgu lupalah dia punya nama pelakon utama. Dia orang tu semua muda-muda lagi. Masa cikgu belajar dekat universiti tu, masa tu lebih kurang tahun pertama dekat USM lah, cikgu tengah belajar fizik. Masa tu Star Wars baru keluar. Watak Anakin Skywalker baru keluar yang ada pod race tu kan, yang ada berlumba budak kecil bawa kapal terbang laju-laju. Sangat suka. So dalam cerita ni cikgu saja kaitkan dengan Star Wars sebab kalau siapa pernah tengok Star Wars, dia ada satu daya yang boleh menggerakkan objek-objek apa yang dia nak, ting macam tu. Kalau dalam cerita Twilight, dia macam ada watak yang dipegang oleh Datona pula. Apalah nama Dakota Fanning nama dia. Yang dipandang orang tu dia kata pain, terus orang tu sakit. Itu kalau dalam cerita Twilight lah. So sama juga dengan alam semesta kita. Force, daya adalah sesuatu benda yang kita tak nampak. Kita tak nampak tapi dia interact, dia bertindak balas pada kita. Contohnya, satu jasad yang berdiri diam, diam. Sebenarnya dia ada daya yang bertindak daripada mana-mana arah yang sama, sebab tu dia diam secara konsepnya. Tapi untuk kegravitian alam semesta, kita nak bincang bukan satu jasad yang kecil macam pen ni. Kita nak bincang alam semesta yang besar. Dan sistem galaksi kita, sistem suria kita yang kita tahu bermula dengan sebagai matahari di tengah-tengah. So matahari itu dikelilingi oleh planet-planet yang lain. Macam mana planet-planet ni boleh mengorbit mengelilingi matahari tanpa berlanggar satu sama lain, tak masuk dalam orang lain punya laluan? Macam mana boleh kekal je macam tu? Jadi kita nak bincang daya yang pegang antara dua jasad yang jauh ni. Matahari kat tengah, berapa ribu perjalanan cahaya baru jumpa bumi kat sini. Dia boleh pegang bumi, boleh pusing, matahari steady je. Kita nak bincang daya yang pegang tu. So daya tu kita panggil sebagai daya kegravitian. So daya kegravitian ini kita nak katakan macam mana ya? Mungkin kamu ada crush, kamu suka crush kamu. So kamu tengah buat kerja dalam kelas. Buat kerja dalam kelas, crush kamu lalu. Dia tengok kamu rupanya, kamu pandang, nampak dia lah. Macam mana kamu boleh tahu dia lalu pandang? Mungkin tak sengaja kot. Tapi sebenarnya kadang-kadang dia ada chemistry yang menarik kita berdua. Cikgu cerita pasal crush, cikgu bukan nak suruh kawan bercinta, belajar. Tahu tak? Yang sibuk nak bercinta. Okey, so bayangkan daya yang macam itulah yang saling menarik dan menolak satu sama lain. Daya adalah tarikan dan tolakan. So ada interaction. Tarikan dan tolakan, tarikan dan tolakan, tarikan dan tolakan, tarikan dan tolakan. Daya adalah tarikan dan tolakan. So macam tu juga planet. Matahari tadi kat sini, bumi kat sini. Bumi tarik, matahari tolak. So sama. Sekarang matahari tarik, bumi tolak, sama. Sejarak dia kekal, sama. So kita nak belajar mengenai daya tu. So kita ada satu daya yang besar. Tang. Daya yang besar. Cikgu tulislah besar. Daya F besar. Dan kita ada G. Hype. Cikgu tak cerita lagi G tu apa. Tenang, jangan tanya. Kita ada G-sim. M untuk G-sim. Okay. G-sim objek pertama, G-sim objek kedua. Kamu punya crush. Kemudian jarak antara G-sim ni tadi, R. Cari jarak antara G-sim tu tadi. G ini adalah pemala kegravitian. Ni saintis dulu dah kajilah. Ting. Siapa saintis tu? Apa ni? Bawah Newton kan? Pakcik Newton lah yang kaji. Ting. Dia ada nilai pemala kegravitian. Pemala, mana pen aku?
pemala kegravitian ini ting tarang tang 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 tang. So pemala kegravitian ini 6.67. Betul. Cikgu semak ya, cikgu tak hafal je lah dia. Betul. Darab 10 negatif 11 Newton kilogram. Betul? Ini Newton meter, cikgu tinggal meter. Newton meter kilogram. Okey. Macam tu Okey, betul. 6.67. Ni pemala kegravitian. Nilai ni tepat. Nilai ni dah guna pakai dari zaman sebelum kamu lahir. Betul tak? Betul lah, sebelum kamu lahir. Newton tahun bila? Kurun ke-18 kan? Sebelum kamu lahir. So, jangan ubah nilai ni. Okey. So, kita nak kira daya yang terhasil menggunakan pemala yang dia dah bagi, mempertimbangkan jisim dua jasad. Jisim dua jasad. Jasad pertama dan jasad kedua. R adalah jarak antara dua jasad. Bermaksud, ada satu jasad M1, ada jasad M2, daripada titik tengah ke titik tengah, tegak-tegak, ini adalah R. Boleh? Itu adalah R. So nilai R ni kita tahu duduk kat mana. Jarak daripada center, titik tengah dia. Kuasa 2 kan? Kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2. Okey. Betul lah. Cikgu takut jangan salah cakap je. Jadi, kalau besar jisim ni, besarlah daya dia. Kenapa? Cuba tengok. F ini boleh jadi berkadar langsung. Kalau besar jisim dia, besarlah daya dia. Tapi dia berkadar songsang dengan 1/R. Bermaksud, lagi jauh jarak dia, lagi kecil daya dia. Lagi dekat jarak dia, lagi besar daya dia. Macam kamu dengan crush. Kalau crush kamu balik rumah, kamu kat rumah, kamu tak ingat pun dia. Tapi kamu nampak dia dekat kelas sebelah, berdebar-debar tak tentu hala. Merepeklah korang ni. Macam itulah lebih kurang. Jangan terpengaruh dengan idea crush tu. Tak payah sibuk nak taken. Belajar dulu. Kalau yang tak berapa handsome tu jangan risau. Besok poket kembung, nak jadi imam, confirm ramai nak. Yalah, perempuan semua cari siapa yang boleh jadi imam dia kan. Okey. Faham ni hubungan dia? Sekarang kita tengok. Kita dah belajar dulu. Kita. By mean kita. Kamu sekali lah. Kasih seorang dah belajar. F adalah daya. Kita belajar. Kita ada satu daya dekat dalam dunia ini yang menarik ke bawah. Jasad ke bawah. Yang dinamakan berat. Sebagai W. W sama dengan mg. G ini adalah pacutan graviti. Berapa nilainya? Ada yang belajar 10. Ada yang belajar 9.8 meter per saat. G nilai tepat. Jadi kalau W sama dengan mg combine dengan ni, kita dapat nilainya begini. So kita dapat satu formula yang baru. Tak baru jugalah. Ini melibatkan dua pemala. Satu pemala gravitian yang besar ni 6.67. Satu yang kecil ni. Soalannya, M ni siapa punya? M1 ke M2? M ni siapa punya? Tengoklah objek tadi. Kalau dia kata matahari dan bumi, M ni bumi punya. Kalau dia kata bumi dan bulan, bumi kan? M ni bumi punya. Tengok siapa punya yang dia bincang tadi ya. Okey. Jadi kamu ada dua formula di sini. F sama dengan G M1 M2 bagi R kuasa 2. So kalau kamu pertimbangkan satu jasad yang duduk dekat bumi, daripada bumi sebagai titik rujuk, F tu boleh jadikan dia sebagai W sebagai mg. Syarat dia bumi lah. So bila bumi, kamu akan cancelkan salah satu jisim bumi punya. So formula ini akan bertukar menjadi formula lain. Lagi sekali. Cikgu tulis lagi sekali. Confirm korang tak faham.
Okay, eyes on me. Tengok betul-betul. Okay, macam ni. Ini pemalar kegravitian yang nilainya standard. Okay, nilai dia berapa tadi? Dalam periksa jangan risau. Dia akan bagi 67 darab 10 negatif 11 Newton meter kg. Macam tu. So, kalau kita pertimbangkan jasad tu dekat bumi lah dengan syarat dia kita katakan titik rujuk kita. Yang ni kita refer merujuk kepada bumi. Kepada bumi. So, bila kita merujuk kepada bumi, F ni kita boleh tukar sama dengan W. W sama dengan mg. So, kita boleh tukar. So, kita akan buat mg. Cikgu buat bumi lah, bumi. Bumi lah, B kecil. Tak nampak lah pula. M bumi. G lah. So, M bumi sama dengan, so, daripada sini ke sini, G besar. Salah satu jisim tu bumi punya. Yang ni yang kita nak kira lah. Planet lain ke, bulan ke apa ke. So, ni jarak dia. Jadi, kita boleh cancelkan yang ni. So, kita tinggal nilai dia kita akan tinggal G M bagi R. Cikgu tukar M kecil kepada M besar menunjukkan benda lain. So, jadi ini satu formula yang baru. Ini satu formula yang baru. Tapi dia tak baru. Kita pecah daripada sini sebenarnya. Tapi R ni kita tahu kalau dua planet. So, ni jarak dia R. Sekarang kita kata dia bumi. So, kita kata dia sebagai Earth. Bumi. So, kat sinilah je jari bumi. Katakanlah kita ukur sesuatu lain kat sini, bulan. Bulan kan? So, ni jarak yang barulah. H. So, jarak dia dekat sini ke sini. Kita dah tak panggil R dah. Kita panggil dia dekat sini G sama dengan GM. Yang bawah ni lah jari bumi, tambah jarak yang baru. Tapi dia merujuk benda yang sama. Jarak dari sini ke sini juga. Jarak sini-sini. Tapi kalau di bumi, ni yang barulah nak tambah ke planet baru. Macam tu. Jam. Cikgu risau kalau korang tak faham. Kita bincang formula je ni dulu. So, ini ada satu lagi formulanya. Okey. Kemudian kita ada daya memusat. Daya memusat bermaksud macam kita main rodeo tu, kita pegang tali macam tu. Tali tu boleh pusing, maintain. Siapa pernah tengok cerita cowboy kan, dia pusing tali. Tali tu pusing. Sama je pusingan dia. Lepas tu dia baling. Pam masuk dalam kepala lembu. Macam pusing-pusing macam cerita Tom Jerry kan, dia balik. Yiwa, Andre. So, pusingan tu kita panggil daya memusat, centiforce. Daya memusat. So, titik rujuk dia kena ada satu planet yang kita rujuk lah. Kalau kita, sistem suria kita, titik rujuk kita adalah matahari sebab semua beredar mengelilingi matahari. Kalau bumi, bulan dengan bumi titik rujuk pada bulan. Tapi bulan kita satulah. Dan lah kalau kita dekat Jupiter, kita banyak bulan. Centripetal. So, daya memusat F sama dengan MV kuasa 2 R. M tadi jisim lah, jisim. Siapa? Planet yang pusing tadi. So, kalau bumi kat tengah, yang pusing tu bulan. So, M tu bulan punya lah. So, R tu jarak daripada bulan ke bumi tadi. Kalau matahari kat tengah, bumi pusing. So, M tu bumi punya lah. R jarak daripada bumi ke matahari tadi. Kena tahulah siapa punya. Nanti cikgu bagi contoh. Jadi, kita tahu daya ni sama. Dia boleh jadi daya sama. Daya graviti boleh sama dengan daya memusat. So, kalau kita ambil bumi
daya graviti sama dengan daya memusat. So kalau kita ambil tadi G, so M kita ambil bumi lah contoh. Ni yang kita nak ukur. Ni jarak dia sama dengan, kita ambil daya memusat, kita ambil M bumi, V kuasa 2 sama dengan R jugalah. Jadi kita boleh cancel jisim bumi. Dekatlah pula. Okey, kita cancel jisim bumi. R ni pun boleh cancel juga. Jadi kita akan dapat hal laju dia sama dengan G besar M bahagi R. Ini satu lagi pecahan formula. Belum kata lagi FMA kalau nak cari pecutan. FMA. Macam ni pula. Ni macam mana pula nak kawankan dengan dia? Okey. Tu nantilah. Banyak dah formula ni. Satu persatu. One thing at one time. Satu persatu. Formula ni. G ni apa? F ni apa? M ni siapa dengan siapa? Titik rujuk kita. Bumi ke? Matahari ke? Titik rujuk kita. Siapa punya? R ni daripada mana? Dua objek tadi? Dua planet? Siapa ke siapa? Okey. Bila kita rujuk pada bumi, kita rujuk pada bumi. Baru kita boleh pakai graviti bumi. Sebab ini graviti bumi. Pecutan graviti bumi. G sama dengan 9.810 kuasa. Apa tadi? Saya lupa. 9.8 tak ada darab 10. 9.8 meter per saat. Okey. So G ni, so kita gantian dapat macam ni. Yang bumi ni kita cancel, dapat ini. Yang ni juga kita buat sebagai ni, masuk kat sini. Dengan merujuk kepada ni daya memusat punya formula. So ada dua formula baru. Dua formula baru. Satu, dua. So yang ni dia dapat ini, yang ni combine dapat ini. Okey. Okey. Kita berhenti dulu kat sini. Nanti cikgu bagi contoh. Tak habis lagi ni. Ada lagi Kepler, ada lagi, saya tak habis lagi. Kita baru 3.1. Belum masuk pengukuhan. Nanti cikgu bagi contoh. Okey, itu saja. Bye. Assalamualaikum. Wassalamualaikum.